Selamat sejahtera kepada Dr. Farida. Saya Sim Yong Jing dan hari ini saya akan membentangkan tajuk artikel iaitu hubungan ketagihan media sosial terhadap tingkah laku antisosial dalam kalangan murid sekolah rendah selepas pandemik COVID-19. Dan ini merupakan absen saya. Nanti saya akan menjelaskan dengan terperinci dalam bahagian-bahagian seterusnya. Pada masa pandemik COVID-19, media sosial telah menjadi platform utama dari segi komunikasi, interaksi, dan juga akses kepada pelbagai maklumat. Dalam hal ini, online learning menjadi penting dengan penggunaan gadget-gadget teknologi. Media sosial memberikan manfaat sekiranya pengguna mematuhi peraturan dan etika semasa menggunakan media sosial. Tetapi sekiranya seseorang menyalahgunakannya, maka ia membawa kesan negatif kepada seseorang individu. Dan penggunaan berlebihan telah menyebabkan ketagihan media sosial dalam kalangan kanak-kanak dan hal ini akan membawa kesan-kesan negatif kepada tingkah laku antisosial termasuk agresif dan bully cyber. Terdapat banyak kajian yang menunjukkan pengaruh ketagihan media sosial ini dengan tingkah laku antisosial dalam kalangan pelajar sekolah menengah dan juga universiti. Namun, pengaruh media sosial terhadap murid sekolah rendah kurang dikaji dalam konteks Malaysia. Oleh itu, kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara ketagihan media sosial dan tingkah laku antisosial dalam kalangan murid sekolah rendah selepas COVID-19. Dan ini merupakan objektif kajian, yaitu yang pertama, mengenal pasti tahap ketagihan media sosial dalam kalangan murid sekolah rendah. Kedua, mengenal pasti hubungan antara ketagihan media sosial dengan tahap tingkah laku antisosial, termasuk tingkah laku agresif dan bully cyber dalam kalangan murid sekolah rendah. Terdapat 3 persoalan kajian. Yang pertama, apakah tahap ketagihan media sosial dalam kalangan murid sekolah rendah? Yang kedua, adakah terdapat hubungan antara ketagihan media sosial dengan tingkah laku agresif dalam kalangan murid sekolah rendah? Yang ketiga, adakah terdapat hubungan antara ketagihan media sosial dengan tahap tingkah laku bully cyber dalam kalangan murid sekolah rendah? Dan terdapat hipotesis kajian dalam kajian ini. Yang pertama yaitu hipotesis null. Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap ketagihan media sosial dengan tahap tingkah laku agresif murid sekolah rendah. Hipotesis alternatif pertama, terdapat hubungan yang signifikan antara tahap ketagihan media sosial dengan tahap tingkah laku agresif dalam kalangan murid sekolah rendah. Bagi hipotesis null yang kedua, tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tahap ketagihan media sosial dengan tingkah laku bully cyber dalam kalangan murid. Hipotesis alternatif yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara tahap ketagihan media sosial dengan tingkah laku bully cyber dalam kalangan murid. Dalam hal ini, terdapat 4 aspek tinjauan literatur yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah ketagihan media sosial. Berdasarkan hujah-hujah pengkaji, ketagihan media sosial ini merupakan situasi di mana seseorang individu tidak dapat mengawal diri dalam menggunakan media sosial. Dan hal ini kerana kepuasan dan keinginan mereka untuk mendapatkan hiburan dan juga maklumat telah mendorong mereka menggunakan media sosial secara berlebihan. Ramai individu ini tidak dapat mengawal keinginan diri dan mereka tidak dapat menahan diri untuk menyemak media sosial mereka dalam jangka masa yang pendek. Tingkah laku antisosial pula merupakan tingkah laku seperti pencerobohan fizikal, keganasan, penipuan, manipulasi, pelanggaran undang-undang ataupun tindakan lain yang akan memudaratkan orang lain. Dan dari segi online pula, tingkah laku antisosial dalam talian merupakan tindakan yang berbahaya termasuk tindakan provokasi melalui komen-komen negatif, tingkah laku agresif terhadap individu secara alam maya, dan juga perlakuan menyinggung perasaan orang lain yang dikenali sebagai harassment. Tingkah laku agresif pula berdasarkan hujah-hujah pengkaji merupakan sesuatu tindakan yang disengajakan untuk menyakiti seseorang sama ada dari segi fizikal, verbal, kemarahan ataupun permusuhan. Dan seseorang yang meniru tingkah laku agresif ini, mereka akan merangsang tingkah laku agresif pada diri mereka melalui media-media. Tingkah laku bully cyber pula merupakan perilaku agresif yang disengajakan dan juga berulangan melalui peralatan-peralatan elektronik seperti telefon bimbit dan komputer. Biasanya bully cyber ini mereka akan dijalankan melalui email, SMS, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter ataupun melalui gambar-gambar yang akan merugikan orang lain.
Dalam kerangka konseptual kajian ini, pemboleh upah tidak bersandar adalah ketagihan media sosial manakala tingkah laku etnis sosial yang termasuk berlakuan agresif dan bully cyber merupakan pemboleh upah bersandar. Dan teori yang telah digunakan dalam kajian ini adalah teori pembelajaran sosial Bandura, di mana pembentukan tingkah laku agresif ini adalah bertitik tolak daripada pemerhatian ataupun modeling. Sekiranya seorang memerhati tingkah laku orang lain yang bersifat agresif, maka mereka akan juga bertingkah laku agresif. Dan terdapat 5 jenis metodologi di sini, yaitu yang pertama, reka bentuk kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang bersifat kaedah tinjauan. Dan pensampelan sini terdapat 144 orang responden murid sekolah rendah tahap 2 di SJKC China. Instrumen yang telah digunakan adalah borang soal selidik yang telah diadaptasi oleh pengkaji-pengkaji yang terdahulu. Kajian rintis telah dijalankan untuk menguji kesahihan dan kebolehpercayaan item-item dalam borang soal selidik. Dan data telah dianalisis melalui korelasi Pearson dengan menggunakan SPSS 27. Dan ini merupakan dapatan-dapatan kajian. Profil responden kajian, jenis aplikasi media sosial yang sering digunakan, normaliti ujian, kebolehpercayaan pemboleh ubah, tahap ketagihan penggunaan media sosial, dan berdasarkan skor BSMAS, tingkah laku agresif, dan tingkah laku bully cyber, dimensi mangsa bully cyber, dan juga dimensi pelaku bully cyber. Dapatan kajian di sini turut menunjukkan hubungan tahap ketagihan menunjukkan penggunaan media sosial terhadap tingkah laku agresif dan juga tingkah laku bully cyber. Dari dimensi mangsa bully cyber dan pelaku bully cyber. Dan dapatan-dapatan kajian ini saya akan membincangkan secara terperinci dalam perbincangan kajian. Dalam perbincangan kajian di sini, melalui kajian ini kita dapat lihat media sosial yang sering digunakan oleh murid ialah YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Dan purata keseluruhan skor MIN untuk tahap ketagihan penggunaan media sosial adalah berada pada tahap yang sederhana tinggi. Di sini kita dapat lihat bahawa pengawasan ibu bapa, pengaruh rakan sebaya ataupun kawalan diri seseorang dalam menggunakan media sosial akan menyebabkan terdapat perbezaan dari segi tahap ketagihan dengan seseorang murid dengan murid lain. Dari segi tingkah laku agresif pula, murid sekolah rendah ini adalah berada pada tahap tingkah laku agresif yang sederhana rendah. Namun, kajian didapati oleh Sepriwana di mana kebanyakan murid yang bertingkah laku agresif verbal dan hal ini berada pada tahap yang tinggi. Dari segi tingkah laku bully cyber di sekolah ini, responden-responden menunjukkan purata keseluruhan skor MIN dari segi mangsa bully cyber dan pelaku bully cyber pada tahap yang sederhana rendah. Dan berdasarkan skor MIN bagi semua item, kita dapat melihat bahawa isu penggunaan bahasa kasar dan lucu adalah yang paling ketara. Hubungan tahap ketagihan penggunaan media sosial terhadap tingkah laku agresif dan juga hubungan tahap ketagihan penggunaan media sosial terhadap tingkah laku bully cyber adalah sangat kuat. Buktinya, korelasi antara pemboleh ubah tahap ketagihan dan juga agresif ini, mereka menunjukkan hubungan yang memang linear positif. Dan hal ini selari dengan dapatan kajian Safari dan Mulia di mana terdapat banyak kanak-kanak yang terlibat bermain online game telah menunjukkan tingkah laku agresif dan 52% daripadanya telah menunjukkan tingkah laku agresif secara verbal. Dan sama juga dengan tingkah laku bully cyber. Mereka menunjukkan hubungan yang positif. Okey, di sini kepentingan kajian kepada ibu bapa, guru, sekolah dan kerajaan. Mereka perlu bekerjasama dalam menangani masalah ketagihan ini. Di sini ibu bapa wajar mengikat masa yang digunakan oleh anak-anak dalam media sosial. Guru juga perlu didedahkan dengan kemahiran literasi teknologi untuk membina kesedaran dalam kalangan murid. Sekolah juga perlu menerapkan nilai dan etika penggunaan media sosial kepada murid. Kerajaan juga perlu membentuk satu model yang holistik untuk membentuk suasana digital yang selamat dan sihat di media sosial. Dan limitasi kajian yang didapati adalah item soal selidik yang digunakan dalam kajian ini mengandungi terlalu banyak bahagian dan juga hanya melibatkan murid sekolah rendah tahap 2. Dan hal ini kita dapat mendapati bahawa soalan yang penting ataupun yang tidak penting ataupun hampir serupa perlu digugurkan. Dan topik juga dicadangkan untuk mengkaji tahap ketagihan dalam kalangan tahap 1. Dan kesimpulannya,
Isu ini perlu ditangani untuk memastikan kesejahteraan mereka dalam ruang media sosial dari segi fizikal dan mental. Dan ini merupakan rujukan-rujukan saya. Sekian, terima kasih.